Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana bersama kami berdua, saya Gigi dan juga Fizi di sebelah saya ini. Dan kita nak berceritakan pada jam ini mengenai satu usaha murni, iaitu satu program Fizi, program konservasi alam sekitar yang dipanggil Bubble Camp yang telah menjangkau usia 10 tahun penganjurannya dan pada tahun ini masuknya genap 10 tahun itu. Dan dia bertemakan Sea Survival. Bubble Camp tahun ini akan diadakan pada 16 hingga 19 Mac 2020 di Pulau Tioman, dan uniknya program ini dia melibatkan remaja berusia 9 sehinggalah 15 tahun. Dan kalau 5 tahun lepas, Ashraf Awani sempat mengikuti program ini pasca banjir pada 2014. Ketika itu satu usaha termasuk penanaman semula anak pokok kayu bakau di kawasan Kampung Nipah, iaitu salah sebuah perkampungan yang ada di Pulau Tioman telah diadakan. Tetapi untuk tahun ini pasti pengisiannya lebih menarik, ya. Dan untuk kita bercakap mengenai usaha murni itu dari Bubble Camp itu sendiri, kita bawakan dua tetamu khas untuk bercakap mengenainya, iaitu di sebelah saya ialah Encik Izzuddin Muhammad Amin, pengarah bersama program Bubble Camp, dan di sebelah beliau ialah Encik Syamuddin Mat Desa, iaitu jurulatih Bubble Camp. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi datang ke Awani Pagi. Terima kasih. Okey, mungkin sebagai permulaan, Bubble Camp, kenapa inisiatif ini dilaksanakan? Apa objektif yang cuba dicapai melalui pelaksanaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertamanya kalau kita lihat Bubble Camp ni, kita bermula daripada 2011. Hanya sebagai satu, orang kata, program CSR di antara Villages Travel and Tours dengan Damai Tioman Resort. Kita mengambil sempena waktu cuti sekolah daripada memberikan satu dimensi baru kepada terutamanya golongan anak-anak. Kebiasaannya program sekolah akan dia orang akan join motivation dan sebagainya, tapi kita membawa satu dimensi yang lain, iaitu di pulau. Dan kita mengambil dua approach, iaitu approach yang pertama ialah kita memang ingin mendekatkan pada anak-anak, terutamanya anak-anak yang di bandar yang hanya dapat pengetahuan berkaitan dengan sea survival ni, dan juga berkaitan dengan conservation ini hanya mungkin di atas paper saja. Tapi bila kita bawa ke pulau ni, so dia akan lebih terbuka dan akan dapat lebih memahami Praktikal lah. secara praktikalnya. Sebab tu kalau kita lihat daripada 2011 hingga ke tahun ini, siri ke-10, kita sebenarnya setiap tahun akan adakan tema-tema yang pelbagai. Contohnya pada 2017, yang pada waktu Awani turut serta, iaitu pasca banjir. Kita ada pada tahun lepas, kita ada Home of Turtle, kita ada volunteerism, ada Adopt a Coral. Jadi semua ini adalah perkara-perkara yang keseluruhannya kita nak cuba tinggalkan sesuatu kepada anak-anak pewaris kita pada masa akan datang. Yang pertamanya kepentingan conservation di Malaysia ini. Dan seperti visual yang kita tengok sekarang ini antara salah satu aktiviti yang dijalankan di Bubble Camp. Mungkin boleh terangkan Cik Syamuddin ke, sebagai jurulatih Bubble Camp, apa yang sedang berlaku sekarang dalam visual ni? Okey, terima kasih. Kalau kita lihat daripada visual yang ada sekarang ni, ini kita panggil Bubble Maker. Anak-anak akan diberi tunjuk ajar permulaannya untuk mengenali peralatan selam scuba. Awal usia dia 9 ke 15 tahun tu, kita dah beri tunjukkan pada dia orang, ajar kenali peralatan scuba, dan seterusnya kita akan bawa dia orang ke pesisir pantai untuk breeding, untuk dia orang belajar macam mana dia orang nak bernafas di dalam air menggunakan peralatan scuba yang kita bagikan. Yang itu. Dan dalam masa yang sama kita lihat kan pelibatan mereka yang dalam Bubble Camp ini 9 hingga 15 tahun. Mungkin Cik Izzuddin atau Syamuddin boleh terangkan bagaimana yang timbulkan minat kanak-kanak ini, memberikan satu kesedaran kepada mereka. Yalah, mereka masih lagi kanak-kanak dan awal remaja kan. Mungkin mereka tahu pupusnya
kura-kura atau penyu itu mereka tahu perkara itu sedikit asasnya, tapi bagaimana di bubble camp sendiri memberi penerapan bahawa penjagaan itu adalah lebih daripada hanya sekadar tahu. Ya, di bubble camp memang kita punya teras ialah memberi pendedahan secara cukupnya berkaitan dengan hidupan laut, berkaitan dengan conservation dan sebagainya itu. Sebab itu kita adakan jurulatih jurucakap dan juga guru-guru yang bertauliah, yang betul-betul berkepakaran dalam setiap acara yang kita adakan itu. Kita sejauh ini kita tengok daripada 2012 sehinggalah ke hari ini, kita cuba kita cuba sentuh pelbagai aspek yang membolehkan anak-anak itu melihat nature ni secara yang lebih besar pada saya. Sebab tu dan sementara lagi kita adakan program ni di Pulau Tioman, dan kita tahu Pulau Tioman ini adalah sebuah pulau yang cukup lengkap, dan kita nak bawa Tioman ini sebagai satu tempat edutourism. Kerana di Tioman ni segala-galanya ada. Kita ada gunung, kita ada bukit, kita ada air terjun, kita ada taman laut. Koral dia cukup cantik. Dan Tioman ni pernah dinobatkan sebagai antara 10 pulau tercantik di dunia. Kalau kita lihat daripada tahun 2012 program ini dilaksanakan, sudah pasti ibu bapa yang berada di rumah dan sedang menonton visual ini tertarik melihat sekiranya anak-anak mereka didedahkan dengan kehidupan laut, cara pembersihan, penjagaannya, pemeliharaannya. Tapi macam mana juga nak lihat keberkesanan apabila mereka keluar, anak-anak ini keluar daripada camp tersebut, kita lihat mereka adapt dan juga mengambil tahu serta melaksanakan langkah-langkah yang telah pun dinyatakan dibuat di dalam bubble camp ni untuk adaptasi dalam kehidupan seharian mereka. Kita lihat target grup yang cukup baik, 9 hingga 15 tahun ni. Kerana pada waktu ini dia orang nak explore lebih. Dan kemudian mereka sebenarnya lebih dengar apa yang cikgu cakap daripada apa yang bapa-bapa dia cakap. Jadi kita lihat feedback daripada, yang pertamanya feedbacknya ialah setiap tahun mereka akan menantikan program ini setiap cuti sekolah penggal pertama tu, bulan 3. So mereka akan ternanti-nanti mereka akan join balik program yang sama. Itu kesedaran daripada segi kita lihat orang kata touch dia kepada nature lah. Dan kedua ialah sebenarnya kita nak pada masa yang sama kita nak tackle ibu bapa supaya benda ni kita harus bawa dia lebih lagi, keluar lagi, di mana segala apa yang kita ajar, segala apa yang kita dedahkan sewaktu program ini dijalankan, kita dapat praktikkan di luar sana. As simple as contohnya macam kita berada di rumah pun, bila benda-benda yang kita ajar sewaktu di camp itu pun anak-anak ni dapat praktikkan di rumah. Cik Syamudin, kalau kita tengok kan secara keseluruhannya bubble camp ni, ada tak antara mereka yang datang tu tak ada confidence, macam takut air ke, ataupun macam tak pernah pegang tanah, kotor-kotor macam tu. Macam mana sebagai jurulatih Cik Syamudin build up the confidence di antara peserta? Dan satu lagi kalau boleh saya tambah, sudah pasti dalam kalangan umur 9 hingga 15 ini sudah pasti ada ragam-ragamnya tertentu kan. Jadi macam mana nak terapkan disiplin dalam masa yang sama memberi ilmu pengetahuan kepada guru mereka? So almost yang datang ni sebenarnya dia orang zero knowledge dari segi swimming ke ataupun level confidence orang pada air ni memang ada yang sedikit, ada yang tak ada langsung. So kita penerapan yang kita buat permulaannya kita bagi knowledge untuk masuk ke dalam air itu, cara macam mana, apa peralatan yang kita sediakan. Permulaannya kita pakaikan life jacket dulu pada diorang. So
So masuk dalam air, biarkan ada level confident dia orang tu tinggi. Supaya dia orang hilang rasa ketakutan dengan air. Sebab kalau kita tengok sekarang ibu bapa, contoh di bandar-bandar besar, dia orang akan bawa anak pergi ke swimming pool untuk belajar. So dia orang boleh berenang sebenarnya. Tapi bila berada di persekitaran laut, situasi dia berbeza. Sebab ada ombak, ada alun. Jadi apa yang lepas-lepas saya tengok, dia orang sebenarnya takut. Walaupun dia orang boleh berenang, pandai, boleh apungkan diri, boleh float semua, tapi ketakutan tu ada. Sebab berbeza dari segi air. Itu yang kita akan terapkan dalam program ni. Secara ramai-ramai kita masuk dalam air, so maknanya di situ akan ada jurulatih yang akan ajar diorang, train macam mana, tunjukkan macam mana untuk diorang nak menghilangkan rasa panik ataupun apa-apa yang berlaku sekiranya banjir, dia orang terjatuh kat banjir, macam mana dia orang nak handle keadaan banjir tu kalau dia orang terjatuh. Untuk menghilangkan rasa panik. Sebenarnya panik itu yang menyebabkan kita hilang punca. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh fikir secara waras kan. Kita tak boleh berfikir masa tu. So bila keadaan jadi kelam kabut macam tu, kita tak boleh nak bernafas secara yang betul. Jadi bila kita takut sangat, itu yang menjadikan lemas. Sebab apa? Kita panik, kita tak boleh kontrol pernafasan. Jadi situ kita akan terapkan macam mana kita nak bagi dia orang tak panik. Macam mana dia orang boleh tackle dia orang diri sendiri dulu kalau berlakunya keadaan yang kecemasan macam tu. Itu satu pendekatan yang menarik dalam Bubble Camp 2020 ini, yang mana berkenalan dengan temanya adalah Sea Survival, di mana tahun ini banyak akan diajarkan bagaimana untuk mengawal keadaan dalam air kalau ada masa-masa kecemasan. Tapi kita banyak lagi nak berceritakan mengenai program konservasi alam sekitar dan juga aktiviti dalam Bubble Camp itu sendiri, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita bercerita mengenai satu program konservasi alam sekitar, iaitu Bubble Camp, yang mana tahun ini sudah masuk tahun ke-10. Diadakan di Pulau Tioman. Kita Astro Awani pernah pun cover dulu, membuat liputan mengenai program ataupun usaha murni ini, yang mana kita membantu pasca banjir 2014. Ketika itu tanam pokok-pokok kayu bakau di kawasan-kawasan yang terjejas. Dan dua ahli panel kita di studio yang ingin yang arif untuk bercakap mengenai Bubble Camp ni. Kita nak teruskan dengan perbincangan kita mengenai bagaimana ya usaha ini bila dah buat sampai 10 tahun itu, kita nak tahu hasilnya itu. Kalau Encik Zudin boleh terangkan macam dahulunya menanam pokok-pokok kayu bakau, dan juga difahamkan juga ada usaha menjaga balik koral atau batu-batu karang di laut. Bagaimana usaha itu dilihat dalam 10 tahun ini? Okey, kita lihat pertamanya kesedaran itu cukup baik. Terutamanya kesedaran penduduk-penduduk Tioman itu sendiri. Kerana selari dengan aspirasi dan cita-cita Tioman tu, sebagai tagline-nya Tioman bersih. Dan juga kita lihat daripada segi kesedaran kepada pengunjung dan anak-anak yang datang. Kerana simple program yang kita selalu adakan, beach clean up contohnya, dan juga kita selalu anjurkan jom bawa pulang sampah. Itu sebenarnya sikit sebanyak memberi satu garis panduan yang baik kepada pengunjung, pada anak-anak, dan benda tu seolah-olah melekat pada diri diorang bahawa pulau ini harus dijaga, ini khazanah kita. Dan juga perkara-perkara itu selalu disebut-sebutkan di luar. Betapa pentingnya kita menjaga pulau yang kita ada, coral restoration tadi itu. Betapa saudara Syam tadi sebut berkaitan dengan ketakutan anak-anak sewaktu permulaan water confidence tu. Tetapi dalam tempoh 10 tahun ini sebenarnya
percaya atau tidak, kita telah melahirkan lebih kurang 50 orang junior divers. Apabila mereka turun ke dasar laut, menikmati orang kata khazanah yang terhidang di bawah itu, melihat uniknya ciptaan Allah SWT, mereka akan lebih teruja dan mereka tahu kenapa benda-benda ni harus dijaga. Sebab tu kita ada adapt coral, kita ada pelbagai-bagai, kita ada buat tukul dan sebagainya di dalam program-program yang lain. So benda-benda ni semua saya lihat benda tu menjadi satu kesedaran yang semestinya datang pada Yang dalam masa yang sama, kalau mereka pergi ke tempat-tempat lain pun mereka akan lakukan perkara yang sama. perkara yang sama. Contoh macam saya sebut tadi, jom bawa pulang sampah. So perkara ini bila dia berada di mana-mana pun sudah jadi satu habit. Sampah tu dia akan nampak, dia akan simpan, bawa balik, tidak buang mana terata. Encik Syamudin, kalau kita tengok pada tahun 2017, lemas merupakan pembunuh kedua tertinggi kanak-kanak di negara ini. Dan lebih kurang kematian kedua tertinggi selepas kemenangan jalan raya, kira-kira 500 kira-kira yang berusia 1 hingga 18 tahun dilaporkan menjadi mangsa setiap tahun. Dan lemas ini menjadi kebimbangan bukan saja ibu bapa tetapi juga kerajaan dan sebagainya. Mungkin Cik Syamudin boleh terangkan betapa pentingnya aktiviti pengajaran berenang ini, kan, tak takut air kepada anak-anak sekarang ini, dan mungkin ada ibu bapa yang merasakan tidak tahu ke mana nak pergi nak memberikan pengajaran itu. Jadi kadang-kadang kita tak terfikir, kadang-kadang ibu bapa pun banyak sibuk dan sebagainya, tak sempat nak fikir soal-soal keselamatan kepada kanak-kanak ni, anak-anak mereka sendiri, kan. Boleh Cik Syamudin tekankan isu ini? Okey, macam saya cakap tadi, kita ketakutan anak-anak ni disebabkan bukan tak pandai berenang, tapi sebenarnya adalah panik. Jadi bila kita bawa kepada program yang kita buat ini, kita terus kepada open, kepada laut yang terbuka. Jadi dekat situ ada latihan yang diberikan kepada dia orang bagaimana nak handle sesuatu benda kecemasan yang terjadi pada dia orang. Menggunakan peralatan sedia ada ataupun ada inisiatif lain yang ada di persekitaran untuk diorang berpaut, untuk diorang apungkan diri. Contoh kita boleh gunakan, actually seluar kita sendiri pun kita boleh gunakan untuk jadikan belon. Itu kita akan terapkan benda ini semua kepada peserta-peserta yang join pada kita punya. Apa pandangan Cik Isya mengenai ibu bapa yang masih lagi mengambil enteng terhadap keselamatan kanak-kanak, terutamanya di kawasan-kawasan air? Dari segi ibu bapa ni sebenarnya bukan tak ada kesedaran macam Cik Vicky cakap tadi, mungkin kesibukan masa nak pergi swimming pool, nak ajar anak-anak untuk learning swimming tu semua, mungkin dia orang tak ada masa. Jadi program yang macam ni, dia orang actually dia orang tak payah pergi dengan anak-anak pun tak apa. Dia orang lepaskan terus anak-anak pada kita di bawah penjagaan kita selama 4 hari 3 malam. So, kita akan bertanggungjawab. Maknanya ibu bapa yang tak ada masa boleh hantar, boleh join kita orang. Kita akan menjaga dia orang sampailah kita pulangkan balik pada dia orang. So kita akan terapkan pada dia orang mengenai keselamatan diri. Bagaimana? Ya, Cik Azurin, kalau melihat mengenai program ini yang sudah pun 10 tahun dijalankan, dan antara tajuk yang paling menarik tahun ini ialah Sea Survival, seperti yang Cik Isyam cakap, bahawa banyak cara yang boleh kita lakukan sekiranya kita berada dalam keadaan kecemasan di dalam air, banjir, laut, sebagainya. Adakah Cik Azurin sendiri berpendapat ia perlu dikembangkan lagi, tidak hanya tertumpu kepada bubble camp? Ada tak usaha membawa ini kepada sistem pendidikan ataupun kementerian sendiri? Boleh kita melihat perkara ini, kan? Saya rasa pihak kementerian pun ada menerapkan modul-modul ini secara tak langsung. Tapi mungkin dalam orang kata medium yang sedikit. Jadi kami ini sebagai satu camp yang cuba menyeimbangkan keadaan itu dan juga menambah nilai
apa yang telah diajarkan di sekolah sebenarnya. Dan lebih saya suka pada saudara Fizi sebut tadi, lebih kepada praktikal. So, kerana praktikal tu cukup penting. Menyebut kepada mengembangkan lagi perkara ini, memang kita setiap tahun seperti mana yang saya sebutkan tadi, kerana skop ini cukup luas. Banyak benda yang perlu kita sentuh. Jadi tak mungkin dalam 4 hari itu kita boleh sentuh semua. Sebab itu kita pecah-pecahkan tahun demi tahun. So kita ada tema setiap tahun. So untuk tahun-tahun akan datang mungkin kita akan lihat bagaimana perkara-perkara lain yang kita boleh sentuh. Dalam masa yang sama juga bila kita sentuh mengenai Pulau Tioman ni kan, dia sebenarnya salah satu macam Cik Zudin cakap tadi, tarikan pulau yang ada khazanah tersendiri yang ada dekat Malaysia ni. Dia bawa cerminan pelancongan di Malaysia itu, mengangkat nama Malaysia di persada dunia. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak lihat juga pulau-pulau lain yang ada di sekitar Malaysia ini dipelihara seperti mana yang dipelihara oleh Pulau Tioman. Mungkin Cik Zudin dan juga Cik Isham ada inisiatif tertentu ataupun perancangan di masa depan untuk membawa bubble camp ini ke pulau-pulau lain, ke destinasi-destinasi lain ke yang mungkin boleh bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Tapi saya minta Cik Izzuddin jawab soalan ini lepas kita rehat dulu seketika. Ya. Hai, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita masih bercerita mengenai keunikan program konservasi alam sekitar dan iaitu Bubble Camp, dan juga satu tema yang menarik pada tahun ini diangkat iaitu Sea Survival. Ya. Dan kita sudah bercerita mengenai kepentingan untuk mengetahui ataupun mencari satu jalan yang terbaik dalam Sea Survival itu kepada kanak-kanak berumur 9 hingga 15 tahun. Dan bercerita mengenai program yang sangat murni ini. Ada mungkin Encik Izzuddin atau Encik Syamuddin ada melihat ia perlu dikembangkan ke pulau-pulau lain, kerana seperti Hafizi katakan, pulau ini pun menjadi cerminan kepada keunikan Malaysia itu sendiri. Memang itu kita punya matlamat jangka masa panjang. Program ini harus dikembangkan di seluruh negara, especially di pulau-pulau yang lain. Yang pertamanya untuk kita dedahkan kepada umum bahawa kita di Malaysia ni mempunyai pulau-pulau yang cukup cantik, tetapi kurang sangat dihargai oleh orang kita sendiri. Jadi inilah masanya. Tetapi Bubble Camp ini adalah sinonim kepada Pulau Tioman kerana ia lahir di Pulau Tioman. Kerana ia mendapat semenjak daripada tahun 2012 sehinggalah ke tahun ini mendapat sokongan penuh daripada Lembaga Pembangunan Tioman, TDA, Tourism Malaysia, Tourism Pahang especially. Jadi kita lahirkan di Tioman ini bukan setakat bubble camp. Kita ada program-program yang sambungan daripada itu. Mungkin saya sebut tadi, anak-anak tadi diajar selam scuba. Kemudian dia dah boleh ambil lesen untuk menyelam, dan dia akan pergi ke program-program yang seterusnya. Tetapi berkaitan dengan bubble camp ini sendiri untuk didedahkan pada keseluruhan, pada lebih jauh lagi, saya lihat memang satu keperluan yang cukup mustahak lah. Dan kami memang sentiasa orang kata memikirkan untuk jangka masa akan datang untuk kita explore ke pulau-pulau yang lain. Kalau kita lihat mereka kanak-kanak yang berusia 9 hingga 15 tahun ini, mereka boleh menjadi ejen penyebaran kepada Pulau Tioman. Ada the best kan, dia boleh cakap dekat orang kampung, kawan-kawan dia semua, seronok pergi ke Pulau Tioman ni kan. So adakah perkara-perkara seperti itu diterapkan? Sebab kita sekarang ni dalam tahun melawat Malaysia 2020, dan juga mungkin kita nak capai sasaran tu, kita boleh juga contohnya jadikan mereka sebagai ejen penyebaran. Itulah yang sebenarnya. Sebab apa kita design program ni, pada permulaannya memang kita tak nak kita tak tackle sekolah menengah pun sebenarnya. Kita nak daripada seawal 9 tahun. Kerana mereka akan bercakap
tanpa ada tapisan. Mereka akan cakap terus terang dan apa yang mereka cakap tu apa yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat, apa yang diajar, apa yang didengar pada guru dan apa yang mereka praktikkan di tapak. Jadi mereka ni adalah dikatakan ejen yang cukup baik sekali untuk memberi kesedaran. Saya sebut tadi, kesedaran ibu bapa itu datang sebenarnya daripada anak. Kerana anak akan bila balik dia akan bercakap. Bercakap pasal conservation, pasal perlunya, pasal tak boleh makan telur penyu. Kalau dulu mungkin kita cukup suka makan telur penyu kan. Tapi bila anak-anak dah tahu, dia akan kena stop. Tak boleh ini semua, itu tak boleh. Kenapa? Kita berbalik pada asal. Kerana ini semua adalah untuk menjaga khazanah kita pada masa sekarang kan ialah banyak isu dan sebagainya kan. Mungkin bubble camp juga ada tak terkesan contohnya seperti COVID-19 sekarang yang tengah menular ni kan. So apa ada langkah-langkah keselamatan yang diambil. COVID-19 ini kita jadikan sebagai salah satu modul di dalam pengisian di dalam bubble camp 2020 ni. Kita akan cuba berikan kesedaran yang lebih kepada anak-anak ini, pengetahuan yang lebih berkenaan dengan COVID-19 ini. Saya rasa pihak kita pun akan jemput beberapa orang yang berkaitan dengan ini. Yang pertamanya untuk anak-anak mengetahui tentang COVID-19, cara pencegahan, cara untuk kita selamat dalam keadaan ini. Dan kita dapat lihat daripada segi impaknya, memang secara keseluruhan industri pelancongan terutamanya di pulau-pulau ini memang cukup terjejas. Jadi kita dapat lihat secara, mungkin anak-anak akan dapat lihat secara live lah, macam mana kalau kita mengalami perkara yang macam ni, industri kita terjejas dan sebagainya. Okay. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Izzuddin dan Encik Isyamuddin. Kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung awal ni pagi, dan apa yang pasti melentur rebung itu biar dari melentur bulung itu biar dari rebungnya. Bubble camp ni adalah satu usaha yang sangat murni yang mana memfokuskan kepada kanak-kanak 9 hingga 15 tahun dalam usaha memelihara alam dan juga memelihara kehidupan laut itu sendiri. Dan terima kasih kami ucapkan. Dengan itu saya Jiji Ahmad. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.